Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, so salam sejahtera kepada semua follower page Helmi Halim dan juga kepada semua fan page Helmi Halim. Okey, so apa khabar anda pagi ni? Ah, okey, so mana yang tengah sarapan tu teruskan bersarapan sambil-sambil kita sembang-sembang santai. Sebab pagi ni saya lebih kepada nak share. Pagi ni lebih kepada saya nak sharing. Saya nak share sikit satu cerita. Saya nak share dengan anda. Orang ramai nak beli rumah, tapi dia nak beli rumah tapi okey. So pagi ni siapa yang follow saya punya FB live pagi ni boleh komen sikit, komen nak beli rumah. Okey. Okey. So saya nak kongsikan dengan anda pagi ni, dengan korang semua pagi ni. Mungkin benda ni, apa yang saya nak sampaikan ni, apa yang saya nak cuba, poin-poin yang saya nak share pagi ni, mungkin benda-benda tu adalah benda yang mungkin benda tu korang pun melalui benda yang sama juga. Jadi saya nak tahu adakah benda yang apa yang saya sampaikan ni sama dengan korang. Okey. So sebelum saya nak lebih lanjut lagi dengan apa yang saya nak share pagi ni, cuba siapa yang tengah follow saya punya sesi live pagi ni, cuba bagi love sikit ke, bagi like. Okay, so jangan lupa untuk share juga dekat you punya page, dekat you punya posting FB wall, supaya apa yang saya sampaikan pagi ni akan memberi manfaat kepada anda, dan juga rakan-rakan anda mana yang follow you all semua. Okay, so sekejap mencari sesuatu terhilang pula. Okay, so pagi ni ramai orang nak beli rumah. Saya pun dah jumpa ramai orang dia nak beli rumah. Saya nak beli rumah, dia telefon saya nak beli rumah Cik Helmi. Tapi so dia beritahu tapi. Ada seorang lagi pun WhatsApp saya. Dia cakap dia nak beli rumah tapi so adakah apa yang tapi kebanyakan orang tu adalah tapi yang sama dengan apa yang korang alami? So sebab bila saya dah tahu adakah tapi tu tapi yang sama, at least saya boleh share lagi dengan korang semua, boleh bagi tahu dengan korang semua apa yang saya nak sampaikan ni, memberi sesuatu yang dapat menghilangkan tapi tu. Kalau tapi ni banyak sangat masalah, sebab tapi ni kalau asyik tu tapi itu yang jadi masalahnya. Bila dia cakap, Allah, kenapalah saya tak beli rumah 5 tahun lepas, kenapalah saya tak beli rumah 2 tahun lepas, kenapalah saya tak beli rumah tahun lepas. Sebab rumah yang dia nak beli tu pada tahun lepas mungkin harga dia hanyalah 250,000. Suddenly pada tahun ni yang dia nak beli dah jadi 300,000. Sebab dia punya tapi tu banyak sangat. So saya nak share pagi ni, tapi yang kurang ni, tapi yang sama tu macam mana? Okay, so point yang pertama yang saya nak kongsikan, dia nak beli rumah. Kebanyakan orang yang WhatsApp saya personal, yang PM saya, yang mana komen saya, yang mana ada call saya. So dia nak beli rumah tapi dia tak tahu macam mana nak mulakan langkah pertama nak beli rumah. Dia nak melangkah keluar untuk beli rumah tu pun dia tak tahu apa langkah-langkah dia. So ni berat ni, sangat-sangat berat masalah ni. Sebab bila dia tak tahu apa yang dia nak buat, apa langkah pertama dia nak buat pun dia dah tak tahu. Sebab tu dia punya tapi tu banyak sangat. Sebab dia tak tahu nak tanya dengan siapa, dia takut nak tanya dengan orang, dia rasa macam banyak sangat halangan untuk dia nak beli rumah. Dia mesti fikir dia punya masalah diri dia. So dia tak tahu dia tak tahu macam mana nak beli rumah ni, apa langkah pertama yang dia nak kena buat. Tu yang tapi pertama. Kebanyakan orang yang mana rata-rata orang yang nak beli rumah, dia punya tapi yang paling besar adalah dia tak tahu macam mana nak mulakan langkah pertama untuk beli rumah ni. Okey, so faham? Okey, so yang kedua, ada juga yang kedua, bila tanya saya, bila WhatsApp dengan saya, bila call saya, so dia akan tanya, oh cik ni ejen ke, broker ke, tuan rumah ke? Sebab apa dia tanya macam tu? Sebab yang kedua, dia takut ditipu oleh broker rumah. Sebab dia pernah ada pengalaman ditipu.
saya bukan nak cerita benda yang tak baik, benda yang tak best pagi-pagi ni, benda yang negatif. Tapi ramai orang yang dia takut ditipu oleh broker sebab dia dah pernah kena tipu. Saya sendiri pun pernah juga deal dengan 2-3 customer yang mana dia pernah ditipu. So tak benda tu tak best lah. At least kalau korang dapat ilmu yang betul, so maknanya walaupun korang beli dengan broker sekalipun, mungkin kebarangkalian besar korang takkan kena tipu lah. So at least korang ada ilmu. Bila korang ada ilmu, pergilah dekat mana sekalipun, belilah dengan siapa sekalipun, so benda penipuan ni takkan berlaku. Faham ke? Faham. So maknanya penipuan ni bila dalam perumahan pasti ada. Okay. So itu poin yang kedua. Maknanya dia takut ditipu oleh broker rumah. Yang ketiga, dia dah standby nak beli rumah. Dia dah ready dah. Dia dah jumpa rumah, dia dah deal dengan owner rumah dan sebagainya. Tapi dia tak tahu nak submit dokumen apa dekat bank. Dia tak tahu kelayakan pinjaman dia ni lepas ke tak lepas. Dia tak tahu dia ni layak ke tak layak untuk beli rumah tu. Dia tak tahu rumah yang dia nak beli tu bank akan bagi loan ataupun tak. So itu yang tapi yang ketiga, yang mana ramai orang dia takut, dia tak tahu dokumen apa yang nak dia submit. Especially orang yang bekerja makan gaji ataupun orang yang bisnes sendiri. So ni ramai yang tak tahu. Betul tak? Sama ke sama benda yang tak tahu korang ni? Apa yang saya sampaikan pagi ni, poin yang ketiga tu tak ramai ataupun tak tahu berkenaan dengan dokumen yang nak kena submit. Cuba komen sikit, betul ke betul? Kalau korang betul-betul tak tahu dengan dokumen apa yang nak kena submit, terutamanya businessman. Sebab ini paling ramai yang saya jumpa, dia nak beli rumah tapi dia akan mulalah cerita itu ini. So saya bagi the solution. At least mana yang memang saya biasa jumpa, mana yang betul-betul pernah jumpa dengan saya, so saya akan bagi dia solution apa yang dia kena buat. Tak kisah sama dia you makan gaji ataupun you adalah business owner. So betul tak? Sama ke sama dengan apa yang poin yang ketiga saya kongsikan ni? Okay. So at least kalau sama, cuba komen sikit sama. Then okay, poin yang keempat. Poin yang keempat adalah dia nak beli rumah tapi dia tak tahu berapa duit yang dia nak kena standby, berapa banyak yang dia nak kena keluar. Betul ke betul apa yang dia nak kena keluarkan ni? Dia nak kena keluar kos ni, kos A, B, C, kos sekian. Berapa nak kena bayar? Betul ke banyak ni? Kos peguam nak kena bayar, deposit nak kena bayar, kos penilai lagi. Ini betul ke semua benda ni? So maksudnya bila dia nak beli di rumah tapi dia tak tahu kos-kos tu berapa banyak yang dia kena standby. And then dia sebenarnya dia ada duit tu tapi dia tak tahu duit tu boleh diguna pakai untuk dia nak beli rumah. Nampak ke nampak? Banyak tapi kurang So masalah sekarang ni saya nak senaraikan dulu apa masalah tapi korang ni. At least bila saya dah tahu, at least apa yang saya sampaikan pagi ni, benda tu sama dengan masalah yang korang lalui. Banyak sangat tapi tu. Kalau betul poin ni, komen dekat bawah betul. Okay. Supaya poin-poin yang saya senaraikan ni, saya akan hurai satu persatu. So senang ke senang. Apa yang penting adalah korang share sahaja apa saya punya FB live ni. At least ramai orang dekat luar sana, you all sendiri, korang sendiri, termasuk kawan-kawan korang, dapat ilmu yang sama, dapat manfaat. So at least dia boleh buang dia punya tapi dia tu. Okay. Then dia tadi dah tak tahu kos. Lepas tu macam tadi saya cakap lah, dia nak beli rumah dah tapi dia tak tahu rumah yang dia nak beli ni sesuai dengan pendapatan dia sekarang. Pendapatan dia sekian-sekian, boleh ke nak beli rumah yang ni? Dia nak beli rumah harga 200,000, lepas ke loan dia yang dengan pendapatan dia macam ni? Dia nak beli rumah 300,000, lepas ke pendapatan dia lepas ke loan dia dengan pendapatan ni? So benda-benda ni lah yang menghantui masalahnya sekarang ni. Dah lah menghantui. Bila dah menghantui tu, terus dia tak beli. Sebab dia langsung dah kena hantu duk kejar dia, dan penyudah dia pun tak beli rumah. Dan dia still menyewa. So sekarang ni, bila sampai masa zaman yang sekarang ni, masa yang kita tengah lalui ni, masa waktu COVID-19 ni, so mulalah dia nak mula minta pengurangan dengan pihak owner sebab dia dah tahu owner dapat moratorium.
Tapi sebenarnya moratorium yang owner dapat tu dia still nak kena bayar juga after moratorium period. So 6 tahun pula, sonok 6 tahun 6 bulan. Lepas daripada 6 bulan moratorium tu, so owner still nak kena bayar juga 6 bulan yang dah tertunggak tu. Okey. Dia cuma dapat penangguhan. Okey, so kalau kata rumah yang you all beli, rumah yang korang duduk sekarang tu adalah rumah korang sendiri. Korang dah tak payah nak fikir lah, nak minta kurang sikit lah. Okay, so best ke best? At least apa yang saya sampaikan ni betul tak? Kalau betul cuba komen betul. Saya nak tahu tu je. Okay, sebab bila saya dah tahu benda tu semua betul, saya dah boleh share dengan korang semua apa yang patut korang buat. Okay, so poin yang keberapa dah? Saya pun tak kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poin yang ke-6. Okay, poin yang ke-6 ni dia takut loan tu reject. Lepas tu rumah yang dia nak tu tak dapat. Okay. Lepas tu so siapa follow tu? Real Jopo. Okay. Terima kasih. So yang ke-6 tadi ni dia takut loan dia reject. Bila loan dia reject, rumah tu pun dah tak dapat dekat dia. So dia dah teringin sangat dah rumah tu. Dia nak sangat-sangat rumah tu. Dia dah prepare dah everything semua, tapi dia tak tahu. Bila dia dah tak tahu loan dia tu lepas ke tak, and then suddenly dia booking juga rumah, and then dia submit loan, finally loan tu kena tendang. So tu benda yang paling tak best. At least kalau kita dah beritahu upfront, maybe you dah beli dengan agent contohnya, so agent tu dah beritahu dah, okay, based on you punya income, I dah check dengan pihak bank sekian-sekian macam ni, and then you punya possibility untuk lulus berapa persen. Okay, so at least bila korang dah tahu benda tu, so tak adalah macam tiba-tiba loan tu approve, Alhamdulillah, tapi bila loan tu reject, korang tak adalah rasa down sangat. At least korang tahu kenapa loan tu reject. Sebab biasanya pihak bila berurusan dengan ejen ni, ejen akan beritahu kenapa loan tu reject. So at least bila dia boleh overcome masalah tu, and then maybe after 3 months, 6 months, dia boleh beli balik rumah. Cuma dia tak dapatlah rumah yang sama. Sebab biasanya rumah yang sama ni memang taklah tahan lama lah. Okay, maybe dah ada orang lain yang beli rumah tu. Tapi kalau dah rezeki tu Allah dah tulis dah, apa jadi sekalipun rumah tu memang rumah Mika, memang tak dapat lah. Okay, rumah Mika tu maksudnya rumah dia lah, rumah pembeli tu. Okay, takut nanti terlebih cakap Perak nanti ramai pula tak faham. Okay, so pagi ni yang last saya nak share. Last ni pun tak apa nak last juga sebenarnya. Banyak lagi benda-benda lain yang boleh kita share, yang mana yang saya rasa banyak lagi korang punya tapi ni. So saya nak senaraikan nanti, mungkin korang boleh tambah dalam ruangan komen untuk saya punya posting. Saya akan post nanti satu posting, satu posting berkenaan dengan nak beli rumah tapi, bila nak beli rumah tapi, so nanti korang boleh tulis dalam komen tu, kenapa nak beli rumah tapi, so sama ke sama dengan apa yang saya share pagi ni. Last adalah dia takut tersalah pilih rumah. Takut tersalah pilih rumah ni banyak aspek. Takut tersalah pilih rumah ni because of harga rumah terlalu mahal. Satu, mungkin dia takut salah pilih rumah ni sebab dia beli rumah over market value. Okay. Nombor 3, mungkin dia tersalah pilih rumah sebabkan kawasan rumah tu is not a very good location. Dia beli rumah untuk dia duduk, tapi bila dia dah duduk situ lama kelamaan dia rasa rumah tu tak best. Rumah tu tak sesuai dengan dia. Rumah tu tak kira memang tak convenience lah untuk dia. Maksudnya jauh, mungkin dia punya tempat kerja berubah ke, ataupun dia punya kemudahan tak ada, ataupun mungkin dia beli rumah tapi contohnya dia beli rumah dengan pemaju. Saya bukan nak katakan pemaju ke apa ke, tapi at least kalau kata dia beli rumah dengan pemaju ke, ataupun dia beli rumah subsale sekalipun, kalau orang yang jual rumah tu kata okey, nanti akan ada benda tu, akan ada benda ni, masalahnya akan ada, belum ada. Okay, so selagi benda tu belum ada, so possibility untuk benda tu wujud adalah 50-50. So korang kena faham benda tu. Okay, so bila takut tersalah pilih rumah ni, sangat banyak dia punya point dia. Salah satunya salah 3 dah saya sebut tadi saya rasa. Dia tak selesa rumah tu mahal sangat, over market value. Okay, so betul tak? Sama ke sama? Apa masalah korang ni nak beli rumah tapi, ni lah tapi yang telah lalu ni. So saya dah kongsikan dengan korang semua pagi ni.
share dengan anda semua pagi ni 7 benda nak beli rumah tapi okey, so kalau kata ada lain benda tapi at least korang nanti saya akan tulis satu posting lepas ni nak beli rumah tapi so cuba komen dekat bawah apa yang korang punya tapi tu sekiranya lain daripada apa yang saya dah sampaikan. Saya akan kongsikan lagi dengan anda semua dalam sesi FB Live juga. Okey, sebab apa yang saya senaraikan tadi 7 tapi tadi ni saya akan rungkai satu persatu. Best ke best, saya nak cerita satu-satu ni. Nak beli rumah pertama tu macam mana, takut ditipu oleh broker tu macam mana nak buat, macam mana nak handle dokumen, tak tahu nak submit dokumen, macam mana nak prepare dokumen, apa kos yang terlibat, betul ke banyak tu kos dia, semua saya akan share. And then nak beli rumah tapi rumah harga 200,000, loan ni lepas berapa, kalau saya punya gaji banyak ni, berapa loan saya yang lepas, harga rumah mana yang sesuai. And then takut tersalah pilih rumah. Last yang saya share pagi tadi, yang sekarang ni, takut tersalah pilih rumah. Apa yang patut korang buat supaya korang kalau tersalah sekalipun, dia tak tersalah 99%. At least mungkin tersalah 10% ataupun 20% je. At least 80% still ada winning point untuk beli rumah tu. Sebab bila tersalah pilih rumah ni, dia mungkin 80% tersalah pilih rumah, 20% dia betul rumah tu. So tu paling worst lah. Tapi kalau you beli rumah tu 80% you beli benda tu adalah betul, 20% dia tak betul. 20% tu mungkin benda-benda yang mungkin akan berubah-ubah lah. Macam dulu kan kita belajar, masa dulu kan korang semua belajarkan sains, ada pembeli rumah manipulasi lah, dimalangkan lah. Okay? So benda-benda yang macam tu lah. Mungkin ada benda yang pembeli rumah yang dimanipulasi, yang menyebabkan rumah tu tiba-tiba jadi tak best, rumah tu tiba-tiba jadi tersalah beli rumah. Okay? So saya akan share juga apa yang patut korang buat supaya korang tak tersalah pilih rumah. Okay, so clear ke clear? Sangat best pagi ni kan. Okay, so saya rasa apa yang saya kongsikan ni sangat-sangat ada yang terkesan, ada yang rasa macam betul lah tapi dia tu betul lah, okey lah. So nak tahu lebih lanjut pasal yang saya nak share ni, korang tekanlah button share dulu. So nanti saya akan kongsikan lagi dengan anda semua, dengan korang semua, macam mana nak mengharungi tapi-tapi ni. Okay, so insyaAllah saya rasa sampai sini dulu pagi ni. At least saya dah sampaikan sesuatu ilmu pada anda, pada korang semua. So mana yang belum sarapan tu boleh pergi sarapan. Okay, so mana yang dah sarapan tu stay at home. Okay, duduk di rumah, jangan pergi ke mana-mana. Bukanlah saya kata kalau nak beli barang keperluan tu, kalau korang nak keluar, okay, satu tips yang saya nak kongsikan. So sekiranya kalau korang perlu sangat-sangat untuk keluar, sebab sekarang ni kita berada di waktu PKP. Okay? So dalam waktu PKP ni, kalau korang betul-betul perlu keluar, yang pertama korang pastikan korang ada hand sanitizer. And then yang kedua, korang pastikan korang ada face mask. Sebab kebanyakan shopping kompleks sekarang ni dah tak benarkan masuk sekiranya you all tak ada face mask. Okay? So semalam benda ni jadi kat saya sebenarnya. Okay? So saya tak ada face mask, saya nak masuk. Tapi alhamdulillah Allah jalankan, Allah beri jalan kepada saya. At least ada orang yang kenal saya dekat situ. Saya bukan terkenal, tapi saya pernah berurusan dengan dia. And then maybe because of dia ataupun because of orang lain, saya tak pasti, saya dapat face mask dan saya boleh masuk lah untuk membeli barang-barang keperluan. Bukan barang kehendak, tapi barang keperluan. Okay? Sebab pada waktu yang sekarang ni korang kena berjimat cermat, belilah barang keperluan sahaja. Okay? So last tip yang saya nak share, kalau betul-betul korang nak kena keluar, masa korang nak langkah keluar, korang bacalah Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil azim. At least Allah ada untuk lindung kita. Okay? Sebab the best perlindungan yang kita dapat adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so saya rasa sampai sini dulu saya punya sharing pagi ni. So teruskan untuk share saya punya FB Live supaya lebih ramai lagi dapat manfaat dia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.